Diberi 200 kilowatt kuasa elektrik dihantar melalui kabel yang mempunyai rintangan 5 ohm pada beza keupayaan 200 kilowatt. Hitungkan arus yang mengalir melalui kabel itu. Okey. Ini adalah soalan pengiraan kuasa yang terlesap di dalam kabel. Okey. Mari kita tengok di sini diberi bahawa kuasa elektrik P diberi sebagai 200,000 watt. Okey, kilo ni ribu lah, 200,000 watt. Rintangan R sama dengan 5 ohm. Okey, dan beza keupayaan V sama dengan 200 kilowatt. 200 kilo tu ribu 200 watt. Okey. Jadi ini adalah maklumat yang kita ada lah. Kalau kamu masih ingat lagi okey, kalau apabila kita nak cari kuasa tu, kita ada 3 persamaan. Yang pertama adalah P sama dengan IV. Yang kedua adalah P sama dengan I kuasa 2R, dan yang ketiga adalah P sama dengan V kuasa 2 bahagi R. Okey. Dalam case ini kita ada P, R dan V dan disuruh cari arus. Okey. Maka kita boleh menggunakan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua lah. Okey. Mari kita cuba dengan persamaan yang pertama dulu. P sama dengan IV. Okey. P sama dengan IV. P adalah 200,000. Okey, 200,000 sama dengan I. V pun 200,000 juga. Okey, 200,000 maka I sama dengan 1 ampere. Okey, I sama dengan 1 ampere. Ini adalah jawapan yang kita perolehi daripada persamaan pertama atau formula yang pertama. Okey. Mari kita cuba tengok adakah jawapan dia sama kalau kita menggunakan P sama dengan I kuasa 2R. Okey. P sama dengan I kuasa 2R. Okey. P adalah 200,000 sama dengan I kuasa 2. R adalah sama dengan 5 ohm. Maka I kuasa 2 sama dengan 200,000 bahagi dengan 5. Okey. Ini sama dengan 40,000. 40,000 maka I sama dengan punca kuasa 2 40,000. Okey, 40,000. Ini sama dengan 200 ampere. 200 ampere. Okey. Di sini kita ada satu masalah. Sebab apa? Sebab jawapan tak sama. Kita gunakan persamaan yang pertama, kita dapati bahawa arus sama dengan 1 ampere. Kita guna persamaan kedua, kita dapati bahawa arus dia adalah jauh lebih tinggi, 200 ampere. Okey, jadi yang mana satu adalah betul? Okey. Jawapannya adalah ini adalah betul. Okey. Pengiraan yang pertama ini adalah betul, pengiraan yang kedua ni tak betul. Okey. Mengapa pengiraan kedua ni tak betul? Okey, mari kita lihat Katakan ini adalah stesen penjana elektrik. Okey, ini stesen penjana elektrik dan dia menghantar elektrik ini ke satu kawasan perumahan, katakanlah. Okey, satu kawasan perumahan. Ini adalah rumah. Okey. Lepas tu pergi ke rumah yang kedua. Okey. Lepas tu kabel ini akan membawa baliklah arus elektrik tu supaya litar dia adalah lengkap. Okey. Kuasa yang dibekalkan adalah 200 kilowatt. Okey. Dan rintangan kabel adalah 5 ohm. 5 ohm. Okey. Bagaimanapun rintangan di dalam litar ini tidak terhad kepada rintangan di dalam kabel sahaja. Sebab apa? Sebab apabila arus elektrik mengalir melalui alat-alat elektrik di dalam rumah-rumah ini, di sini pun ada rintangan. Okey, di sini pun ada rintangan. Dan rintangan di sini kita tak tahu rintangan sama dengan berapa, tak tahu. Ini katakan R1, ini R2 sama dengan berapa pun tak tahu. Ini kedua-dua ni okey, ini tak tahu. Ini pun tak tahu. Okey. Dan rintangan ini boleh berubah, kan, betul tak? Kalau dia katakan dia matikan aircon, rintangan dia berkurang.
Okey, ini kalau dia nyalakan lampu, rintangan dia bertambah juga. Okey, jadi rintangan di dalam rumah ini tidak diketahui dan dia berubah-ubah. Okey, sebab dia bukan satu rumah saja kan. Dia ada beribu-ribu rumah. Okey, jadi rintangan di sini tidak diketahui tidak diketahui. Okey, tapi rintangan kabel 5 ohm. Tapi apabila kita nak gunakan P sama dengan I kuasa 2R ini, R ini mestilah rintangan daripada titik ini sampai ke titik sini. Okey, rintangan dari sini sampai ke sini. Okey, tapi kita tak tahu rintangan di dalam rumah, maka kita tak boleh guna persamaan ini. Okey, sebab rintangan 5 ohm ini bukan jumlah rintangan di dalam litar. Ini hanya sebahagian kecil sahaja rintangan di dalam litar sahaja. Iaitu dia rintangan dalam kabel sahaja. Okey, jadi kita tak boleh gunakan persamaan ini P sama dengan I kuasa 2R ini untuk mengira arus. Sebab apa? Sebab rintangan R tidak diketahui. Rintangan R ini bukan rintangan di dalam kabel sahaja. Okey, maka ini adalah jawapan yang salah. Okey, bagi case ini hanya P sama dengan IV sahaja boleh digunakan. Okey, P sama dengan I kuasa 2R dan P sama dengan V kuasa 2R, kedua-dua ini tidak boleh digunakan. Sebab apa? Sebab rintangan tidak diketahui. Okey, diberi 120 kilowatt kuasa elektrik telah dihantar melalui kabel yang mempunyai rintangan 5 ohm. Hitungkan kehilangan kuasa dalam bentuk haba di kabel jika arus elektrik dihantar pada beza keupayaan 240 watt dan 240 kilowatt. Soalan ni dia sebenarnya nak kita bandingkan kehilangan kuasa di dalam kabel kalau kita menggunakan beza keupayaan yang berbeza untuk menghantar tenaga elektrik. Okey, jadi kita tengok apakah maklumat yang diberi. Okey, diberi bahawa kuasa elektrik adalah 120 kilowatt. Okey, jadi P sama dengan 120 ribu watt. Okey, dan rintangan kabel R sama dengan 5 ohm. Okey, hitungkan kehilangan kuasa. Okey, ini adalah kuasa yang dibekalkan. Okey, kuasa yang dibekalkan. Dia nak kita cari kuasa hilang. Kuasa hilang. So kita tulis P prime kuasa hilang. Okey, kuasa yang dihilang sama dengan berapa. Okey, dan diberi beza keupayaan 240 watt. Kita mula dengan A dululah. Okey, dalam soalan penghantaran elektrik untuk menyelesaikan masalah atau mencari arus yang mengalir di dalam litar, kita hanya boleh menggunakan persamaan P sama dengan IV. P sama dengan IV ini untuk mencari arus. Kita tak boleh menggunakan persamaan P sama dengan I kuasa 2R atau P sama dengan V kuasa 2R untuk menyelesaikan soalan ini. Sebab apa? Sebab kita tak tahu rintangan seluruh litar. Rintangan ini hanya rintangan pada kabel sahaja. Tapi kuasa ini adalah kuasa yang dibekalkan ke seluruh litar. Okey, kalau kita nak cari arus, kita mesti menggunakan kuasa yang dibekalkan ke seluruh litar dan juga rintangan bagi seluruh litar. Tapi kita tak tahu rintangan di seluruh litar, maka kita tak boleh guna P sama dengan I kuasa 2R inilah. Okey, jadi kita hanya boleh menggunakan P sama dengan IV untuk mencari arus. Okey, kuasa sama dengan 120 ribu. Okey, I adalah apa yang kita nak cari. V adalah 240 watt lah. Okey, ini bagi soalan A soalan A. Okey, maka I sama dengan 120 ribu bahagi dengan 240. Okey, kita boleh hapuskan, ringkaskan ini jadi 2. Jadi ini 1000 bahagi dengan 2 tu 500 lah. 500 ampere. Okey, jadi kalau beza keupayaan yang digunakan untuk menghantar tenaga elektrik ini adalah 240 watt, maka arus dia adalah 500 ampere. 500 ampere ini adalah arus yang sangat tinggi. Okey, sekarang dengan arus ini kita boleh mengira kuasa yang terlesak di dalam kabel. Kuasa yang terlesak di dalam kabel. Okey,
Untuk mencari kuasa yang terlesap di dalam kabel, kita boleh menggunakan persamaan ini. Ya. Sebab apa? Sebab kita hanya nak tahu kuasa yang terlesap di dalam kabel, maka kita menggunakan rintangan bagi kabel. Tadi kita tak boleh guna persamaan ini sebab apa? Sebab kuasa ini 120,000 watt ini adalah kuasa yang dibekalkan ke seluruh litar. Maka kita mesti menggunakan rintangan seluruh litar kalau kita nak cari, kalau kita nak gunakan persamaan ini untuk mencari I lah. Okey. Jadi tak boleh lah, tak boleh. Tapi sekarang kalau nak cari kuasa yang terlesap di dalam kabel, maka kita boleh menggunakan P sama dengan I kuasa 2 R. Okey, sebab apa? Sebab R ini adalah rintangan di dalam kabel. Kalau nak cari kuasa dalam kabel, kita guna rintangan dalam kabel lah. Okay? Jadi P sama dengan I kuasa 2R. I kuasa 2R. Okay? I kuasa 2 ini sama dengan, I adalah 500. 500 kuasa 2. R adalah 5 ohm. 5 ohm. Okay? Jadi ini sama dengan 25. Okey, ada 4 kosong kan. 250,000 250,000 darab dengan 5. Okey, darab dengan 5 jadi 1,250,000 watt. Okey, ini adalah kuasa yang terlesap. Okey, ini adalah kuasa yang terlesap. Okey. Okey, mari kita lihat bagaimana pula dengan penghantaran elektrik menggunakan 240 kW. Okey, jadi bagi soalan B. Soalan B, V sama dengan 240,000 volt. Okey, jadi dengan menggunakan P sama dengan IV. Okey, ini untuk mencari arus. P adalah sama dengan 120,000. I adalah apa yang kita nak cari. V sama dengan 240,000. Okey, maka I adalah sama dengan 0.5 ampere. 0.5 ampere. Okey, untuk mencari kuasa yang terlesap tu kita guna persamaan P sama dengan I kuasa 2R lah. Okey, I kuasa 2, 0.5 kuasa 2 dan R adalah 5. Okey, ini sama dengan 0.25. Okey, darab dengan 5, ini sama dengan 1.25 watt. Okey, jadi kuasa yang terlesap tu sangat kecil sahaja. 1.25 watt sahaja. Manakala bagi case pertama ini, kuasa yang terlesap ini adalah 1,250,000 watt. Okey, jadi ini bermakna dalam penghantaran elektrik, kalau beza keupayaan yang sangat tinggi digunakan, maka kuasa yang terlesap di dalam kabel itu adalah sangat kecil.